Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa 25 Safar 1442 bersamaan dengan 13 hari bulan 10 2020, kita mula baca kitab hadis 40. InsyaAllah ana akan ambil dalam kitab syarah dia, nama dia Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini telah diterjemahkan dengan banyak versi. Di antara hak mudah tuan nak cari je ni, hak ni. Nama dia Al-Wafi Syarah Hadis 40, atau mana-mana kitab Hadis 40, hadis dia sama ya. Hadis dia sama, terjemahan dia mungkin berbeza sikit kan. Sebab hak ni terjemahan dia gini, hak ni kata gini. Asasnya hadis yang kita naknya hadis 40 tu hak kita nak. Dan insya-Allah satu kuliah kita akan baca satu hadis dengan huraiannya yang ringkas, insya-Allah. Jadi kita mula muqaddimah kita ni, dia panggil muqaddimah ni maknanya permulaan kitab. Dia panggil muqaddimah Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi tuan kitab ni, kenapa dia kumpul hadis 40 dan apa sebabnya, dan kenapa 40 ni yang dipilih. Itu kita bongkar rahsia yang tersembunyi di sebalik hadis 40 ni. Untuk maklumat para jemaah sekalian, hadis 40 ni syarah dia dalam bahasa Arab lebih daripada 50 syarah. Hadis Imam Nawawi kumpul 40 hadis ni lebih daripada 50 syarah. Yang kita ambil di sini syarah yang baru, nama dia Al-Wafi. Muqaddimah Al-Imamun Nawawi rahimahullah, tuan-tuan tanda. Kalau sebut orang kata nama Imam Nawawi, apa nama dia? Tulis. Nawawi itu bukan nama dia tu. Nama dia Yahya bin Sharaf. Kita ni pakai nama kita dah Nawawi kita dah. Sebenarnya bukan. Nama dia Yahya bin Sharaf Al-Hizami An-Nawawi. Nawawi itu kampung dia, kampung Nawa. Kampung Nawa duduk di mana? Duduk di Busra, Syam. Kalau tuan-tuan rajin dengar baca, orang baca rawi, baca apa ni, qasidah tu, Nabi SAW pernah pergi berniaga di Busra dengan Sad, Busra, Syam. Di situlah kampung Imam Nawawi. Kampung Nawa tu duduk di Busra. Alhamdulillah, ana pergi melawat pada tahun 1993 dulu, tak silap. Imam Nawawi ni masyhur dia dengan Nawawi. Nawawi ulama besar dalam bidang fiqh, mazhab Syafi'i dan juga 4 mazhab. Muhaddis masyhur dalam bidang hadis, dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lughawi, ulama dari sudut bahasa tinggi. Di antara kitab dia yang sangat masyhur dalam bidang hadis, nama dia Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Itu masyhur sekali. Gila orang mazhab mana pun, kitab ni mesti ada di tangan mereka, orang mengaji hadis. Allahu Akbar. Syekh Abdul Aziz rahimahullah, dia kata, orang tanya dia, setara mana Syekh membaca hadis? Dia kata, aku baca hadis syarah kepada Sahih Muslim, kitab Imam Nawawi 60 kali. Kita hadis 40 setakat hidup ni, berapa kali khatam dah? Hak ingat-ingat dah lah. Hak ngaji daripada muda lagi, siapa kalau ni
Orang ni baca 60 kali syarah Sahih Muslim. Bukan hadis 40 kan. Baik, kalau kita cerita Imam Nawawi ini panjang. Tapi sangat menarik tuan-tuan. Tapi anak tak nak cerita. Imam Nawawi dilahirkan pada tahun 631 Hijri. Dia meninggal pada tahun 676. Mana umur dia dalam 45 tahun je. Meninggal. Muda, tak sempat kahwin. Bersamaan dengan 1233 meninggal dia 1277. Rahimahullahu taala. Walaupun dia mati muda, tapi anak dia ramai. Kita ni termasuk dalam anak Imam Nawawi ni. Pasal tu pagi-pagi petang-petang siang malam qala Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi dalam muqaddimah kita dia, muqaddimah arba'in ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qayyumis samawati wal ardin, penguasa langit dan bumi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang mengatur seluruh makhluk, yang ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Allah yang telah mengutuskan para rasul alaihimus salatu wassalam kepada sekalian mukallaf, ba'ithir rusul, untuk memberi petunjuk dan menerangkan kepada mereka urusan-urusan agama. Jadi kerja rasul tu Allah Ta'ala hantar mari untuk apa? Untuk menerangkan urusan agama. Rasul-rasul alaihimus salatu wassalam itu kerja dia. Tuhan tak hantar mari kerja suruh benda lain, kerja suruh menyampaikan agama. Allahu Akbar. Dengan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang nyata, bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Kata Nawawi, saya mensyukurinya atas segala nikmat-nikmatnya, aku puji dia dengan segala nikmatnya, wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi, dan saya memohon tambahan daripada kurniaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat Allah Ta'ala beri, kita nak Allah Ta'ala tambah sentiasa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan tercintanya, hambanya yang paling utama di atas sekalian makhluknya. Al-mukarram bil Qur'anil aziz, al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang Allah Ta'ala muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang mulia, yang merupakan mukjizat abadi sepanjang waktu. Ini baru mukaddimah ni. Kalau kita syarah mukaddimah ni pun 3 hari dah ni. Bis sunani wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin, dan diagungkan Nabi itu dengan sunnah-sunnahnya, ajaran dia yang memberikan cahaya bagi para pencari petunjuk, al-makhsusu bijawami'il kalimi wa samahatid din. Istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan dia panggil jawami'ul kalim, ucapan sedikit tapi makna dia banyak. Itu dia panggil jawami'ul kalim. Nabi kita ni cakap sikit, makna dia panjang. Hak kita terbalik pula, cakap panjang makna tak jumpa cari, kan? Itu dia panggil bahasa kita. Jumpa sikit. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada
segenap keluarganya dan para salihin. Amma ba'du. Ini bahasa Arab ni, bila dia habis muqaddimah dia mula dengan amma ba'du. Selepas daripada itu, mana habis dah muqaddimah. Sekarang nak masuk tajuk. Qala an-Nawawi faqad rawayna anin Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Muaz bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum daripada sanad jalur riwayatnya ramai dan berbagai riwayat bahawa diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Artinya sesiapa daripada umatku yang menghafal 40 hadis tentang agamanya. 40 hadis yang kita hafal. Kena ingat dalam sekali ni. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat di tengah-tengah himpunan para fuqaha, ulama-ulama fiqh dan para ulama yang lain. Masya-Allah. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan aliman. Dalam riwayat lain pula tengok dia punya penterjemah ni, dia terus buat naik atas hadis ini. Ya, di sini bukan kalam Nawawi. Ini dia panggil terjemahan muhaqqiq. Daripada tahqiq dia buat naik atas. Kita terus baca sebelum pergi ke tahqiq tu. Dalam riwayat lain, Imam Nawawi kata ba'athahu Allahu faqihan aliman. Faqihan aliman. Bahasa Arab, kita harap nampak lebih tepat daripada orang Melayu. Dibangkitkan sebagai seorang ahli fiqh dan alim. Mana aliman. Dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Pada hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min abwabil jannati syi'ta. Dikatakan padanya, masuklah daripada satu pintu syurga yang mana sahaja yang kau nak. Manakala hafal 40 hadis ni. Dan riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Ia dituliskan dalam golongan ulama dan dihimpunkan bersama ulama dan orang-orang yang mati syahid. Semua hadis-hadis yang kita baca tadi, 5 riwayat hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Baihaqi daripada Imam Malik. Semua sanad dia dhaif. Semua sanad dia dhaif belaka. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Wattafaqal huffazu ala annahu hadisun dhaif wa in kathurat turuquhu. Allah. Nawawi kata, para ulama hadis sepakat bahawa hadis semua riwayat yang kita sebut ni dhaif, walaupun banyak jalan sanad periwayatan hadis dhaif. Tapi Imam Nawawi kata, dia sebut tu sebab nak suruh semangat. Hak dia pegang ni hak lain. Tengok. Dalam hal ini cukup ramai ulama yang menyusun buku kitab yang memuatkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian ramainya ulama yang menyusunnya sehingga kitab seperti ini tidak terhitung lagi jumlahnya. Sementara yang saya ketahui, hak dia tahu bahawa ulama yang pertama sekali membukukan 40 hadis Nabi adalah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, dan juga Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai,
dan Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, dan Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakr Al-Baihaqi, wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Maknanya Imam Nawawi sebut kepada kita nama-nama tokoh-tokoh ulama yang mengumpulkan hadis 40 dalam pelbagai bidang. Dia kata dalam pelbagai bidang. Ada orang tulis dalam bab kelebihan tu, ada kelebihan ni. Yang pentingnya masing-masing nak cari kelebihan hadis yang disebut tadi. Hadis yang disebut tadi. Kata Nawawi, wa qad istakhartu Allah Ta'ala, saya juga telah beristikharah. Istikharah tu memohon petunjuk kepada Allah dalam menyusun 40 hadis ini dengan mengikut langkah yang telah ditempuhi oleh para imam yang alim dan para ahli hadis yang disebutkan di atas. Jadi aku nak masuk dalam kumpulan itu juga. Para ulama telah sepakat atas boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, hadis-hadis tentang keutamaan. Tanda tuan-tuan di tepi itu dengan syarat-syaratnya yang ketat. Fadailul a'mal boleh, tapi ada syarat yang tersendiri sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam tempat yang lain. Tapi dia kata apa? Wa ma'ahaza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun ada ulama kata boleh je pegang dengan hadis dhaif dalam bab amal, sungguh pun demikian, dalil yang saya pegang bukanlah hadis-hadis ini, tetapi saya berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut, yang sahih. Apa Nabi kita kata? Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Nabi beritahu, yang hadir di antara kalian hendaklah menyampaikan pada yang tidak hadir. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini, tepat di hadis ini tak dalam kurungan. Hak mana ada kitab tu sampai kepada nombor 30. Itu bukan kalam Nawawi, itu kalam muhaqqiq. Tapi penterjemah ni buat silap, patut dia letak di nota kaki. Dia tak boleh letak sini campur dengan kalam Nawawi. Kalam Nawawi tak ada nombor 30. Imam Nawawi tak guna nombor hadis, dia guna bab. Itu dari sudut amanah ilmiah, ini silap. InsyaAllah kita cuba sampaikan kepada penerbit supaya tidak dicampur adukkan kita. Macam kita ada sobsah, kita baca kita ada sobsah yang diterbit oleh Jabat Agama, bercampur habis di antara kalam orang lain dengan kalam Al-Imam Az-Zahabi. Itu bahaya. Kita ni sebuah kalam kepada, bukan kepada tuan dia. Ini bahaya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari, kan? Mana hadis sahih? Dalam hadis lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Dengar ni. Nabi kita berdoa semoga Allah Taala mencerahkan wajah, makna memuli kemuliaan orang-orang yang mendengar kata-kataku lalu dia menghafalnya. Kita dengar hadis Nabi, kita hafal. Kemudian menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarnya. Kalau kita dengar hadis Nabi, kita kena pergi sampaikan kepada keluarga kita. Kita mari belajar sini, buat balik kitab ni, mari panggil keluarga kita baca, anak-anak. InsyaAllah Nabi doakan, siapa dia buat benda ni, Allah Ta'ala akan cerahkan muka dia pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang kedua ni, tulis hadis riwayat, letak dalam kurungan. Itu bukan kalam Nawawi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Ilm, At-Tirmizi dalam kitabul Ilm juga, dan Ibnu Majah. Yang pentingnya baik. Kata Nawawi, wa minal ulama, dan di antara ulama ada yang menyusun 40 hadis tentang usuluddin, asas-asas agama. Al-Arba'in fi usuluddin. Ada yang menyusun tentang soalan-soalan furu', bab hukum hakam. Itu yang panggil furu', cabang. Ada yang menyusun tentang jihad. 40 hadis kelebihan jihad. Ada yang menyusun tentang zuhud. Nak jadi zuhud, hadis-hadis tentang zuhud yang tidak mementingkan dunia, penyucian jiwa. Ada lagi yang menyusun tentang adab, serta sebahagian lain yang menyusun tentang khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua
Ada yang menyusun 40 hadis tentang wanita saja, ada. Mereka semua, kata Nawawi, memiliki niat yang baik, masya-Allah. Kulluha maqasid salihah. Semoga Allah Taala beri keredaan kepada mereka semua. Sementara hak dia ni pula ni, kitab dia. Waqad ra'aitu, sementara 40 hadis yang saya bukukan ini merupakan hadis-hadis yang utama. Tanda tuan-tuan, hadis yang kita belajar ni dia panggil hadis qaidatun azimatun min qawaidid-din, adalah merupakan hadis yang mencakupi perkara tersebut melebihi apa telah disusun oleh para ulama di atas. Setiap hadis yang ada dalamnya dalam kitab kita ni adalah merupakan memuatkan kaedah-kaedah. Kaedah mana? Prinsip, asas kepada agama yang penting, yang digambarkan oleh para ulama sebagai asas qawaiduddin, orang panggil foundation kepada agama Islam. Ada setengah ulama kata yang digambarkan oleh para ulama sebagai asas agama atau merupakan setengah ataupun sepertiga daripada Islam, dan penilaian lainnya macam-macam lah. Dan hadis-hadis yang saya bukukan ini ada hadis sahih. Imam Nawawi kata hadis yang dia bawa ni hadis sahih, yang sebahagian besar diambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sementara itu saya tidak menyebutkan sanad-sanad hadis ini agar mudah untuk dihafal, insya-Allah. Tuan-tuan kata insya-Allah belaka. Nah, kita belajar, kita hafal. Agar ianya lebih banyak memberi manfaat. Kemudian saya rungkai pula dengan bab yang mengulas tentang kata-kata yang samar, maknanya bahasa yang pelik-pelik. Imam Nawawi akan huraikan makna dia yang terdapat dalam hadis-hadis yang tersebut. Jadi hadis-hadis itu ulama hadis ni lughawi Imam Nawawi. Sepatutnya dengar ni, Imam Nawawi nasihat kepada kita semua, tuan-tuan. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati. Allahu akbar. Dengar molek. Sepatutnya bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kita semua nak akhirat belaka insya-Allah, mengetahui hadis-hadis ini, kerana di dalamnya terkandung banyak perkara yang penting serta anjuran supaya melakukan berbagai macam ketaatan. Semua ini jelas bagi sesiapa yang mentadabbur. Siapa dia perhati, jelas. Siapa yang perhati, jelas. Wa 'alallahi i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Kepada Allah jualah saya berharap, dan kepada jua pula lah saya berserah diri dan berlindung. Segala puji dan nikmat adalah kepunyaan Allah Ta'ala, dan darinya lah taufik dan perlindungan. Alhamdulillah, itu kata-kata muqaddimah Imam Nawawi yang menceritakan kepada kita tentang metod ataupun cara pemilihan hadis yang 40 ini. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama, cara ringkasnya insya-Allah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, tajuk kita ni innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat ataupun bermula daripada niat. Tuan-tuan kena ingat, berapa ramai para ulama yang telah memulakan kitab dia ni dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa ulama mulakan kitab dia ni innamal a'malu binniyat? Di antara ulama yang awal yang mula kitab dia dengan innamal a'malu binniyat, iaitulah Imam Bukhari sendiri. Tuan-tuan tanda, hadis yang kita belajar ni hadis nombor 1 dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Maka di antara ulama yang menyebut hadis innamal a'malu binniyat ini, yang pertama sekali Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab dia ni, kitab apa ni, hadis 40. Dalam kitab Riyadhus Salihin dia sebut juga, dan kitab dia yang lain boleh katakan Imam Nawawi dia mula dengan mana?
dengan innamal a'malu binniyat dengan hadis ini. Sebab apa? Kata di para ulama Islam kata, kita nak buat kerja apa-apa mula dengan niat. Kalau orang buat tak ada niat apa-apa, kosong, itu orang buat kerja dengan tidak berfikir. Orang buat kerja tidak berfikir, maka dia buat tanpa niat. Tanda tuan-tuan, kata-kata ulama, ibadatu ahlil ghaflah adat. Ibadat orang yang lupa, dia menjadi adat. Mau gimana ni? Maya maghrib, imam baca apa? Garu kepala dia, Fatihah. Jawapan dia betul tak betul? Imam baca Fatihah, betul? Hak tu betul. Lepas pada Fatihah, tak tahu apa kita ni. Tengok. Pasal tu dikatakan ibadat ahli ghaflah menjadi adat. Tapi ialah adat yang baiklah. Dia solat, dia baca Quran, dia pergi dengar ceramah, dia pergi dengar khutbah, tapi tak faham apa. Tapi ingat, adat bagi orang yang yaqazah, dia boleh bertukar menjadi ibadat. Itu di antara sebab betapa pentingnya kita belajar ilmu apa? Ilmu tentang niat. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Amirul Mukminin, gelaran dia Abu Hafsin. Abu Hafsin itu gelaran dia. Apa makna Hafs? Tanda tuan-tuan, Hafsun itu maknanya singa. Umar ni gelarannya bapak singa. Tak tahu sebab dia backing ke sebab dia kedai bel. Tapi ada anak perempuan ni nama Hafsah. Kan? Anak dia Hafsah. Sehingga orang tuduh Sayyidina Umar ni bunuh anak perempuan hidup-hidup masa kecil. Mereka menafikan. Tak mungkin Umar buat, sebab kalau tidak ada anak dia Hafsah yang akhirnya menjadi Ummul Mukminin, isteri Nabi radhiyallahu anha. Macam mana kita tuduh Umar boleh boleh bunuh anak, kan? Tidak berlaku. Ada juga orang kata Umar ni minum agak dalam tengkorak. Semua tu cerita-cerita yang dibuat. Kita jangan bawa cerita yang kita tidak pasti. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita tak ceritalah Sayyidina Umar. Tuan-tuan kalau nak cerita kena tengok dalam tajuk lain. Supaya juga Imam Nawawi kalau nak tengok kisah hidup yang panjang, kita tengok dalam kuliah muqaddimah kita kepada kita Riyadhus Salihin. Di sana kita sudah hurai panjang. Baik. Sayyidina Umar kata, aku telah mendengar, tengok. Umar telah memberi satu persaksian, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita ni kadang-kadang kita tak dengar sendiri, kita dengar orang cakap. Mu tahu mana? Aku dengar. Awak dengar ke tak? Tak. Itu jadi masalah. Umar nak mentakkidkan kata-kata dia, sami'tu, aku dengar sendiri, bukan orang lain cakap. Nabi kata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bermula daripada niat. Bermula daripada ataupun dengan niat. Apa niat yang kita niat? Mana niat yang kamu buat? Ulama kata, adakah hadis ini dengan yang selepasnya? Wa innama likulli imrin awa, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu dia akan memperolehi hasil berdasarkan apa yang diniatkannya. Ulama bahas di sini, adakah dia ni innamal a'malu binniyat wa innama, adakah dia sama? Takkid? Dia kata tidak takkid. Innamal a'malu binniyat itu merupakan asas kepada amalan yang kamu buat. Wa innama likulli imrin itu kesan daripada amalan. Mana kalau betul-betul niat ikhlas, kesan dia Allah Taala kabulkan amalan. Itu kesan. Kemudian Nabi SAW sebut,
Maka sesiapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah untuk maksud dunia, kita hijrah juga, tapi kerana projek, kerana benda lain nak dapat, maka sesungguhnya dia akan memperolehi hak dunia dia nak. Ataupun kerana seorang wanita, maka dia akan memperolehinya. Nabi kata apa? Awi mra'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Oleh demikian hijrahnya adalah berdasarkan kepada maksud apa yang dia hijrah, yang dia nak pergi. Baik, kata Imam Nawawi, ini kata Nawawi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Tanda tuan-tuan, ini nama Imam Bukhari. Bukhari bukan nama dia, gelaran. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Baru jumpa Bukhari. Dan dia riwayat oleh Abul Husaini, itu gelaran. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi dan An-Naisaburi dalam kitab sahih kedua-dua mereka, iaitulah Sahih Bukhari dan Muslim, yang merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah dikarang, disusun oleh para ulama. Ini para jemaah sekalian. Kemudian dia hurailah di sini Imam Bukhari riwayat dalam kitab dia kan. Al-Imam Al-Bukhari di awal kitab sahihnya dalam kitab Al-Iman, bab yang menerangkan tentang bahawa sesungguhnya amal itu adalah dilakukan dengan niat yang baik. Ila akhir bab. Imam Muslim juga meriwayat dan Kitabul Imarah, bab yang menerangkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Abu Daud sama juga, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad dalam Musnad dan Ad-Daruqutni dan lain-lain para ulama. Baik, kita pergi kepada kepentingan hadis innamal a'malu binniyat. Pasal itulah anak kata kitab kita ni, kitab apa? Kitab Al-Wafi ni ringkas, padan dengan kita. Kalau kita baca hak lain itu panjang, ringkas-ringkas pun apa, blogak juga ni kan. Kepentingan hadis, sesungguhnya hadis ini adalah daripada kalangan hadis-hadis yang penting, yang merupakan paksi utama Islam. Paksi. Sebab apa? Ia merupakan usul agama dan padanya bersandar kebanyakan hukum-hukum agama Islam ini. Hukum-hukum agama Islam ini duduk di mana? Duduk di hadis innamal a'malu binniyat. Semua ibadat yang kita buat mula dengan niat. Ini jelas daripada perkataan-perkataan para alim ulama mengenainya. Tulis, nombor 1, Al-Imam Abu Daud. Abu Daud kata apa? Sesungguhnya hadis ini, innamal a'malu binniyat, adalah setengah daripada agama. Setengah agama duduk sini, setengah lagi buat. Manakala kita nak solat, niat tu setengah dah, perbuatan setengah pula. Kerana itu, sama ada agama itu zahir dan yang batin. Maka niat itu yang batin, yang zahir itu perbuatan. Tanda. Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pula mengatakan, dia kata hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini sulus, 1/3 daripada ilmu. Sebab apa 1/3? Abu Daud kata 2, kan? Sebab 2, yang zahir perbuatan, yang batin niat. Jelas betul tak? Imam Syafi'i kata bagi 3. Apa dia bagi 3? Tanda tuan-tuan. Yang pertama, dia kata adapun sebab yang sedemikian adalah sesungguhnya pekerjaan seseorang hamba itu terjadi daripada 3 cara, iaitu dengan hati, 1. Yang kedua lidah, yang ketiga dengan anggota. Jadi hati, niat. Maka dia 1/3 daripada amalan duduk di hati. Maka adapun niat itu dengan hati adalah merupakan salah satu daripada ketiga-tiga bahagian ini. Oleh demikian,
Para alim ulama amat suka untuk memulakan kitab-kitab dan karangan-karangan mereka dengan hadis ini. Kerana itu Imam Al-Bukhari telah meletakkan hadis ini pada awal kitab sahihnya Bukhari. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah memulakan ketiga-tiga kitabnya dengan hadis ini, iaitu Riyadhus Shalihin, Kitabul Azkar, dan juga hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita baca ini. Faedah memulakan sesuatu, tanda. Apakah faedah kita mula dengan niat? Faedah memulakan sesuatu dengan hadis ini ada ia menjadi satu peringatan kepada penuntut ilmu agar memperbetulkan niat mereka semata-mata untuk memperolehi keridaan Allah dalam usaha mereka menuntut ilmu dan melakukan amalan kebajikan. Kepentingan hadis ini telah diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu telah berkhutbah dengan hadis ini sebagaimana ada riwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian Sayyidina Umar pula berkhutbah dengannya. Abu Ubaid telah berkata, tidak ada dalam hadis-hadis faedah yang lebih luas, yang lebih banyak daripada hadis ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang kedua, istilah hadis, dan kita lepaskan ni. Kita pergi kepada sebab-sebab periwayatan hadis. Apakah sebab? Sebab-sebab telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan isnad yang rijalnya thiqah daripada Ibnu Mas'ud. Katanya, terdapat seorang laki-laki di kalangan kami yang telah meminang seorang wanita yang dipanggil Ummu Qais. Wanita ini enggan untuk berkahwin dengannya, sehingga lelaki yang minang itu sehingga berhijrah. Dia kata, nak nikah aku, hijrah ke Madinah. Boleh jadi dia nak dakwah kawan tu kan. Justru itu ia menjadi syarat, maka lelaki itu pun berhijrah, kemudian berkahwin dengan wanita tersebut. Oleh yang demikian kami menamakannya Muhajir Ummu Qais. Tapi insya-Allah dia hijrah tu ikhlas, pahala hijrah dapat, Ummu Qais pun dapat, dua-dua. Telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dengan sanad atas syarat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud, katanya, sesiapa berhijrah semata-mata untuk memperolehi sesuatu, maka sesungguhnya hartanya yang diperolehi daripada demikian itu. Hijrah dengan niat tersebut adalah seumpama ganjaran seorang laki-laki yang berhijrah untuk mengawini seorang wanita yang dipanggil Ummu Qais. Kerana itu ia dipanggil sebagai Muhajir Ummu Qais. Tamaklah kita ambil kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis, tanda tuan-tuan. Yang pertama, fiqh hadis dan petunjuk hadis. Yang pertama, pensyariatan niat. Para ulama telah sepakat bahawa sesungguhnya amalan-amalan yang terbit daripada orang-orang yang mukallaf, kita yang mukallaf ni, yang beriman, tidak akan diiktibarkan, tidak diambil kira sebagai amalan dari segi syarak, dan tidak juga diganjari atas perlakuan itu kecuali dilakukan dengan niat yang baik. Kita mari semaya Allahu Akbar, tak niat, tak jadi kan. Niat dalam ibadat yang dimaksudkan melakukan al-ibadah al-maqsudah seperti solat, haji, puasa adalah satu rukun daripada rukun-rukun ibadat ini, niat. Tidak sah amalan-amalan itu tanpa niat. Adapun jika amalan itu hanya merupakan satu wasilah, satu cara, alat, seperti wuduk dan mandi junub, maka menurut mazhab Abu Hanifah ianya merupakan syarat kesempurnaan pada alat demi untuk menghasilkan pahala. Tetapi Imam Syafi'i dan selain daripada mereka telah berkata, niat adalah syarat bagi kesahihan alat itu. Nak mandi junub kena niat. Sebab apa? Tanda tuan-tuan sikit. Sebab niatlah yang membezakan di antara adat dengan ibadat. Kita mandi 5 kali sehari, betul? Tapi ada hari-hari tertentu kita kena mandi berniat. Sebab apa? Sebab hadas, kan? Jadi nak beza di antara mandi biasa dengan mandi hadas, niat. Mandi lagu tu juga. Satu. Yang kedua, niat membezakan di antara sama-sama ibadat. Apa dia? Solat sunat fajar berapa rakaat? 2.
Solat fajar 2 rakaat. Yang membezakan dua tu apa dia? Niat. Saja aku semaya sunat subuh, saja aku semaya fardu subuh. Itu jadi tanda niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara sesama ibadat. Ini sangat penting untuk kita bezakan. Yang kedua, waktu berniat dan tempat niat. Waktu niat adalah awal mengerjakan ibadat, seumpama takbiratul ihram untuk solat, di waktu berihram untuk mengerjakan haji. Jadi hak ni kena niat segera. Adapun puasa adalah mencukupi niat sebelumnya. Asal kau kita niat pada malam, tak kira masa mana, boleh sahlah puasa kita esok, kerana susah untuk nak pastikan fajar. Jadi kalau puasa juga macam semaya, ramai orang tak ada puasa. Nah, duk tunggu fajar, tengok orang bel semua. Tak ada niat. Tempat niat adalah hati. Mahallun niat al-qalbu. Dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Tak syarat. Kalau kita semaya tak lafaz niat, sah. Walau bagaimanapun adalah dimustahabkan melafazkannya, kita sebut niat ni untuk nak membantu hati. Tapi asahnya tak payah niat. Tak payah sebut dengan lidah. Pakai kata jadi, pakai niat dalam hati jadi. Disyaratkan dalam niat tersebut penentuan ta'yin, menentukan kita nak buat apa. Solat zuhur, apa yang diniatkan, dan itu yang membezakan daripada yang selainnya. Di antara niat antara solat sunat dengan fardu. Kerana itu adalah tidak cukup sekadar berniat mengerjakan solat saja, tetapi tidak mestilah ditentukan apakah solatnya, sama ada solat zuhur, asar, maghrib, isya, sunat dan sebagainya. Perkara yang ketiga, kewajipan hijrah. Makna hijrah ni kita wajib pergi. Dulu sahabat berhijrah ke Nabi di Madinah. Zaman kita hari ni, kita berhijrah meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara baik. Itu dia panggil kewajipan berhijrah. Yang keempat, faedah hadis, bahawa sesiapa yang telah berniat untuk mengerjakan suatu amalan soleh, kita niat nak buat, lalu terhalang. Kita ni niat, aku ni nak pergi semaya jemaah 5 waktu sampai mati, tiba-tiba PKP mari. Ni dia panggil reality contoh. Nah, ni sahabat kita di Kuala Lumpur, PKP pula dah dia, tak lagi masjid pula. Tapi waktu masjid buka baru ni, mereka telah bersemangat pergi masjid, hari-hari pergi, insya-Allah. Apa dia dapat? Sekiranya terhalang untuk melakukannya disebabkan oleh sesuatu keuzuran yang terdapat pada dirinya, seumpama sakit ataupun PKP, tulis itu. Ini mazhab baru ni, PKP ni. Atau kematian atau seumpamanya, dengan demikian itu maka sesungguhnya beliau telah diganjari dengan sebab niatnya. Alhamdulillah. Al-Baydawi telah berkata, dan amalan-amalan tidak sah tanpa niat, kerana tanpa niat amalan akan diganjari, dan amalan tanpa niat adalah seperti debu, iaitu sia-sia sahaja. Perumpamaan niat dalam amalan adalah seperti ruh dengan jasad, dan jasad tidak akan berkekalan atau hidup tanpa ruh. Ruh pula tak akan zahir pada alam ini tanpa dikaitkan dengan jasad. Maknanya tak boleh pecahlah niat dengan ibadat. Perkara yang kelima, keikhlasan dalam amalan dan ibadat. Hadis ini membimbing kita ke arah keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu amalan dan ibadat, sehingga kita berjaya menghasilkan ganjaran dan pahala di alam akhirat, taufik dan kejayaan di dalam dunia. Yang keenam, amalan yang bermanfaat. Setiap amalan yang bermanfaat dan baik akan menjadi ibadah sekiranya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan bagi memperolehi keridaan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kerana itu dia kata, orang yang ahlul yaqazah, dia buat adat jadi ibadah. Kenapa makan? Nak kuat ibadah. Kenapa kahwin? Nak jaga nafsu, nak ramai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dapat pahala ibadat belaka. Itu beza di antara, kalaulah benda baik, adat yang baik, kita niat dengan baik, boleh pahala. Tapi kalau adat buruk, niat baik, tak jadi. Kenapa mengicui? Sebab nak sedekah orang. Boleh pahala tak? Boleh pahala, bukan boleh pahala di situ. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, carilah mana-mana kitab pun, yang penting kita hadis 40 bawa mari untuk kita belajar. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang kedua,
hadis yang panjang, iaitulah hadis Jibril alaihissalam, Islam, iman dan ihsan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.